Assalamualaikum dan salam hormat utama TVS malam ini bersiaran bersama dengan saya Malisa Sari edisi 11 Jun 2021 dan ini antara paparan utama malam ini. Vaksinasi secara walk-in hanya terbuka kepada penduduk luar bandar saja. Penduduk bandar masih perlu patuhi prosedur pendaftaran. Sistem kesihatan negara terus berdiri teguh dan tidak runtuh semasa pandemik COVID-19 dengan adanya ordinan darurat. Lawas Bazar kini diisytihar sebagai lokasi terbaru jangkitan wabak rabies. Utama TVS kami bawakan perkembangan COVID-19. Vaksinasi secara walk-in hanya terbuka kepada penduduk luar bandar yang terpencil dan luar bandar di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata penduduk yang tinggal di bandar bagaimanapun masih perlu mengikuti prosedur pendaftaran sedia ada. Walk-in lah, especially for this area. I think here should be okay, but not the urban area. Correct. The urban area, they must follow, katakan BCCK. BCCK, they cannot walk in. Kena hanya dalam kucing, but rural, yes. Ujarnya lagi langkah tersebut perlu dilakukan demi memastikan suntikan vaksin dapat diakses oleh semua terutama mereka yang tinggal di kawasan pedalaman dan tidak memiliki kemudahan teknologi. Kerajaan juga sedar dan memahami akan kesukaran yang dihadapi penduduk luar bandar untuk mendaftarkan diri melalui aplikasi MySejahtera atau secara manual di pejabat residen dan daerah bagi mendapatkan vaksinasi. Sistem kesihatan negara terus berdiri teguh dan tidak runtuh semasa pandemik COVID-19 kerana adanya ordinan darurat. Demikian keyakinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kata beliau, melalui ordinan berkenaan, kerajaan boleh mengguna pakai pelbagai kemudahan dan infrastruktur untuk membantu memerangi pandemik COVID-19. Beliau ternyata berpuas hati dengan kadar imunisasi vaksin COVID-19 di seluruh negara yang kini beliau sifatkan berjalan dengan baik. Bahkan, beliau juga optimis kadar vaksinasi mampu meningkat kepada 250,000 sehari dan dijangka mencecah 300,000 ke 400,000 sehari pada Julai. Apa yang pasti katanya, kerajaan memberi jaminan setiap rakyat yang layak mendapat suntikan vaksin akan menerimanya bagi mencapai sasaran imuniti kelompok sebelum akhir tahun. Dan seterusnya, memastikan keadaan negara termasuk sistem kesihatan bertambah baik selain ekonomi terus pulih. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS digesa untuk menjalankan pemeriksaan terhadap pengguna pengangkutan air yang keluar masuk di daerah Kapit bagi mengelak sebarang risiko penyebaran COVID-19. Malah, kata Timbalan Ketua Menteri Tan Sri James Jemut Masing, LSS perlu menjalankan peranan sebagai penguat kuasa di laluan air sama seperti apa yang dilakukan oleh polis di Raja Malaysia, PDRM. Bagaimanapun kata Masing, apa yang lebih teruk apabila timbul isu melanggar prosedur operasi standard SOP, Perintah Kawalan Pergerakan PKP membabitkan pengguna bot laju dan bot panjang. Justru Masing meminta Kementerian Pengangkutan MOT mengarahkan LSS untuk memeriksa pengguna sungai termasuk tujuan perjalanan seperti garis panduan yang diguna pakai polis. Baik, seterusnya, sejumlah 6,849 kes baru COVID-19 direkodkan pada Jumaat. Jumlah berkenaan meningkat berbanding 5,671 kes yang dicatatkan pada Khamis. Selangor masih kekal catat kes harian tertinggi sebanyak 2,558 kes. Sementara itu, Sarawak mencatatkan 699 kes baru COVID-19 dengan 427 kes dikesan di daerah Kuching, Sibu, Bintulu dan Tatau. Kuching merekodkan kes tertinggi dengan 205 kes, diikuti Sibu 79 kes dan Bintulu 72 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes kini meningkat kepada 54,330 kes. Jumlah kematian turut dilaporkan meningkat pada Jumaat iaitu sebanyak 8 kes kematian baharu. Jumlah keseluruhan kematian akibat wabak itu kini meningkat kepada seramai 342 orang.
Dan ini pula sedikit perkembangan rabies. Lawas Bazar kini diisytihar sebagai lokasi terbaru jangkitan wabak tersebut di Sarawak. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas, ia berikutan 2 kes anjing positif rabies di kawasan berkenaan. Kerajaan akan meneruskan program pemvaksinan anti-rabies anjing percuma ini di seluruh Sarawak. Setakat ini, sebanyak 205,898 suntikan vaksinasi anti-rabies telah disuntik oleh Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak JPVS. Beliau turut menegaskan pemilik anjing sekali lagi diingatkan supaya memastikan anjing mereka diberi suntikan vaksin anti-rabies setiap tahun. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof disahkan positif COVID-19 setelah menerima keputusan ujian saringan pada Khamis. Kementerian Kerja Raya dalam satu kenyataan menyebut Fadilah menjalani ujian saringan COVID-19 pada 10.15 pagi Khamis sebagai rutin yang dibuat Pejabat Menteri Kanan Kerja Raya dari semasa ke semasa. Menurut kenyataan itu, Fadilah sebelum ini sentiasa menjalani ujian saringan dari semasa ke semasa dan keputusan adalah negatif termasuk terkini pada 3 Jun lepas. Kenyataan itu menyebut Fadilah akan menjalani kuarantin di rumah disebabkan tidak mempunyai sebarang gejala seperti nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Sepanjang tempoh kuarantin, beliau akan terus memantau dan memastikan urusan kementerian berjalan dengan lancar. Sejumlah 1,760 dos vaksin COVID-19 jenis Sinovac telah dihantar ke 4 buah klinik kesihatan di pedalaman Miri dengan menggunakan penerbangan khas. Klinik kesihatan yang terlibat adalah Klinik Kesihatan Bario, Klinik Kesihatan Mulu, Klinik Kesihatan Long San dan Klinik Kesihatan Long Bedian. Setiap klinik pedalaman yang menerima bekalan vaksin tersebut mempunyai pegawai perubatan yang dilantik, bekalan elektrik yang stabil serta peti sejuk jenis top loading untuk penyimpanan vaksin. Pengagihan vaksin ke Pusat Pemberian Vaksin PPV di bahagian Miri telah dilaksanakan dengan menggunakan jalan darat dan diiringi pasukan polis Diraja Malaysia PDRM Miri dan Marudi. Manakala pengagihan ke lokasi sukar pula melibatkan bantuan helikopter bomba. Lee yang juga Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri berkata pemberian suntikan vaksin di kawasan terbabit akan bermula 12 Jun ini. Dan juga kita berharap semua kita dapat jaga kita sendirilah. Dan syukur juga pada masa yang sama kita berjaya juga mengantar bekalan makanan sebanyak 731 kilogram ke Pak Balai, itu kaum Penan dan semasa PKP inilah. Jadi bagi kami dari Jabatan Momen dan Penjabat Malaysia mengucapkan jutaan terima kasihlah pada kerjasama penduduk-penduduk kampung dan masyarakat dan juga KKM yang menggunakan perkhidmatan kami untuk mengantar vaksin inilah. Sementara itu, kerajaan belum bercadang untuk memberikan suntikan kepada pelajar yang bakal menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2021. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, setakat ini pemberian vaksin masih diberi keutamaan kepada program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan perlu mengikut turutan fasa yang telah ditetapkan. Sebelum ini, Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia, iGuru Muhammad Azizi Hassan mencadangkan agar calon SPM 2021 dan guru wajar dipertimbang untuk disuntik vaksin COVID-19 supaya persiapan menghadapi peperiksaan itu tidak terjejas selain membolehkan mereka menghadiri kelas bersemuka. Terima kasih kerana masih kekal bersama kami di Utama TVS. Lagi perkembangan tempatan. Semua farmasi komuniti perlu membuat permohonan kebenaran beroperasi dengan segera sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, permohonan boleh dibuat menerusi sistem CIMS 3.0.
Kesemua ahli farmasi komuniti yang berdaftar di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM perlu mengemukakan permohonan untuk tujuan itu di bawah sektor farmaceutical, kluster peruncitan, pengedaran, pemborongan mulai 1 Jun 2021. KPD NHEP turut memaklumkan bahawa sebanyak 3,274 premis farmasi komuniti yang berlesen di bawah Akta Racun 1952 yang dikuatkuasakan KKM setakat April 2021. Setakat 10 Jun 2021, sebanyak 2,902 atau 89% permohonan di bawah sektor tersebut telah diterima melalui sistem CIMS 3.0 dan sebanyak 2,412 atau 74% permohonan telah diluluskan. Pusat pemberian vaksin PPV industri yang pertama di Sarawak akan dibuka di kawasan perindustrian Samalaju Bintulu dalam masa terdekat. Menurut Pegawai Kesihatan Bahagian Bintulu, Dr. Melvin Chung, pembukaan PPV industri akan membantu mempercepatkan lagi program vaksinasi khususnya yang melibatkan pekerja-pekerja perindustrian. Melihat sendiri persiapan yang telah disediakan oleh syarikat berkenaan, Dr. Melvin berkata PPV industri itu dapat memulakan operasi sebaik sahaja menerima kelulusan daripada Jawatankuasa Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF. Jelasnya lagi, golongan yang disasar untuk PPV industri tersebut adalah pekerja syarikat itu sendiri dan seterusnya kepada mana-mana syarikat yang ingin bekerjasama untuk melakukan program vaksinasi pekerja masing-masing. Ya, yang ini ada PPV industri, target populasi dia adalah pekerja-pekerja dari syarikat tersebut dan juga sektor perindustrian mereka kita target. Timbalan Pesuruhjaya Polis Kontijen Sarawak DCP Manca Atta merakamkan ucapan terima kasih kepada pucuk pimpinan tertinggi Polis Diraja Malaysia PDRM atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menggalas jawatan berkenaan. Beliau percaya pelantikan itu merupakan satu amanah yang harus dipikul dengan penuh dedikasi, bertunjangkan integriti dan berlandaskan etika perkhidmatan. Di samping itu juga saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak, kepada media yang sentiasa memberikan kerjasama yang baik selama penugasan saya sebagai Komander Brigade Sarawak PGA. Saya harap kerjasama ini akan dapat diteruskan dengan lebih berkualiti dan efisien lagi ketika saya menggalas tanggungjawab sebagai Timbalan Pesuruhjaya Polis Kontijen Sarawak. Beliau berkata demikian ketika dihubungi TVS selepas majlis serah terima tugas di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak pada Jumaat. Majlis tersebut berlangsung antara DCP Datuk Fizol Saleh dan DCP Manca Atta disaksikan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail dalam suasana ringkas. Selain itu, Manca turut mengingatkan orang ramai untuk kekal mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan bagi mengurangkan angka jangkitan COVID-19 khususnya di negeri ini. Baik, ini antara yang mencuri tumpuan sebenarnya. Sebagai menggalas tanggungjawab sesama insan, dua anggota polis wanita Lance Corporal Nur Fatihah Azlam dan Detektif Corporal Praksen Jenny layak mendapat pujian. Bertugas di Sekatan Jalan Raya Perintah Kawalan Pergerakan bukan sekadar memeriksa kenderaan dan permit polis semata-mata, tetapi juga menyambut kelahiran bayi dalam kereta. Umum pasti sudah mengetahui peristiwa ini. Kru kami sempat menghubungi kedua-dua angsang heroes ini untuk mengetahui perasaan mereka selepas membantu wanita berkenaan melahirkan bayi dalam keadaan kurang bersedia. Menurut Lance Corporal Nur Fatihah Azlam, pasangan suami isteri yang berasal dari kampung Semera Ulu Asajai itu dalam perjalanan ke Hospital Umum Sarawak. Namun ketika dalam perjalanan, si isteri sudah tidak mampu menahan kesakitan dan si suami berhenti di sekatan Jalan Raya Kuching Samarahan Expressway untuk mendapatkan bantuan. Tanpa berfikir panjang, kedua-dua wanita hebat itu sedaya upaya membantu si ibu bersalin. Bagi Nur Fatihah, meskipun pada awalnya beliau agak panik dan menggigil tetapi tetap teruja kerana dapat membantu.
Bagi Detektif Korporal Peraksan Jenny pula, selama 23 tahun perkhidmatannya, inilah kali pertama beliau merasai pengalaman seperti ini. Sejurus menyambut kelahiran bayi itu, beliau menggunakan tuala kecil berwarna putih yang sentiasa dibawanya ketika bertugas untuk membaluti tubuh si cilik comel itu. Mereka kemudiannya menghubungi ambulan untuk membawa ibu dan bayi berkenaan ke hospital bagi mendapatkan rawatan susulan. Ketua Polis Daerah Kota Semerahan, DSP Sudirman Kram ketika dihubungi mengesahkan kejadian itu dan memaklumkan bahawa bayi dan ibu tersebut berada dalam keadaan sihat dan selamat. Tahniah diucapkan kepada Lance Corporal Nur Fatihah Azlam dan Detektif Corporal Peraksan Jenny atas keberanian mereka serta tahniah buat pasangan suami isteri yang menyambut kelahiran cahaya mata mereka. Susulan anjakan peperiksaan SPM tahun 2021 ke tahun 2022 sudah pasti pelbagai langkah perlu diwujudkan bagi memastikan pelajar terus bersedia. Menurut Pemangku Presiden Kesatuan Guru Bumiputera Sarawak, KGBS, Azudin Matrang, peranan utama harus dimainkan para ibu bapa dalam memastikan setiap proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR berjalan lancar. Bagi ibu bapa, penjaga pula, mereka boleh membantu anak-anak membuat persediaan bagi menghadapi peperiksaan SPM dengan memastikan anak-anak mengulang kaji pelajaran serta mengikuti PDPR dengan sikap ambil tahu. Setakat mana anak-anak mereka mengikuti PDPR ini. Ibu bapa pula juga boleh menyemak jadual waktu kelas anak mereka masing-masing. Dengan ini, mereka terlibat secara langsung dalam proses PDPC anak-anak. Walau bagaimanapun jelasnya, pembelajaran secara atas talian bukanlah satu-satunya kaedah untuk pelajar. Sekiranya ada pelajar yang menghadapi kesukaran seperti jaringan internet, para guru boleh pakai kaedah manual seperti buku latihan. Perlu kita fahami, PDPR ni bukan setakat mengikuti pembelajaran secara atas talian, tetapi juga mengikuti pelbagai kaedah yang boleh digunakan. Antaranya ialah guru-guru boleh menyediakan modul-modul atau latihan secara manual, termasuk menyediakan bahan-bahan daripada buku teks, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang tiada akses internet. Guru-guru akan menyediakan bahan-bahan tadi di kawasan-kawasan sekolah dan ibu bapa boleh mengambil bahan-bahan tersebut dan mengembalikan semula ke sekolah untuk disemak oleh para guru apabila anak-anak telah menyiapkan latihan atau tugasan yang diberikan. Mengulas lanjut, katanya golongan komuniti setempat juga disaran membantu serta memberikan kerjasama secukupnya bagi memastikan pendidikan anak-anak tidak terabai. Manakala di kawasan-kawasan yang tiada liputan telefon, tiada liputan internet, guru-guru boleh menyerahkan bahan-bahan di kampung masing-masing dengan meletakkan bahan-bahan tadi di balai raya, di rumah-rumah ketua kampung, ketua kaum atau penghulu ataupun di rumah panjang yang berdekatan. Dan ibu bapa boleh mengambil dan mengembalikan di tempat yang sama. Baik, bertemu kembali. Jika dilihat dari sudut jangka panjang, pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian sukar untuk mencapai sasarannya, terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan luar bandar. Hal ini kerana kekangan utamanya adalah kesukaran untuk mendapatkan akses internet bagi tujuan berkenaan. Di Sebuyau misalnya, kebanyakan pelajar bukan berasal dari keluarga yang berkemampuan. Jaringan internet di kawasan tersebut juga sering terganggu sehingga menyebabkan pelajar sukar untuk mengikuti kelas secara dalam talian. Yang paling menyentuh hati saya ialah terdapat beberapa orang murid yang memberi feedback bahawa cikgu, bilakah sekolah akan dibuka, dan saya sangat rindu untuk belajar bersama kawan-kawan dan cikgu dalam satu kelas yang sama. Di sini saya juga ingin memberitahu anak murid saya bahawa cikgu juga rindu nak belajar bersama murid-murid dalam kelas.
Sementara itu, menurut Amber Lee, sebagai seorang ibu, kaedah ini katanya kurang membantu kerana kurangnya interaksi antara guru dan pelajar. Also, one more thing is shorten the lessons. The longer the lesson is, I think that would make them more fatigued, or there's just no point of extending the time of the lessons. They should shorten the lessons in a way to, highlight all the subjects and highlight the important points of it to make students easier to absorb the knowledge. Walau bagaimanapun, kerajaan sebenarnya sedang berusaha keras bagi menyelesaikan masalah ini. Untuk meningkatkan perkhidmatan dan kelajuan jaringan di kawasan pedalaman khususnya, kerajaan telah pun membangunkan lebih 250 menara telekomunikasi yang kini dalam proses tender akhir. Jelas Pengurus Besar Sarawak Multimedia Authority Dr. Zaidi Razak, ekoran pandemik COVID-19, pihaknya telah pun menggunakan kaedah VSAT bagi membantu menyelesaikan masalah berkenaan. Setelah menara dibangunkan, perkhidmatan internet akan diaktifkan oleh telco utama seperti Digi, Maxis, Celcom dan U-Mobile. Tambahnya lagi, PDPR di suburban dan kawasan luar bandar yang menghadapi masalah internet sememangnya dalam kawalan Kementerian Pendidikan Malaysia dan MCMC. Namun demikian, beliau cukup yakin bahawa pihak berkaitan dapat menangani masalah ini dengan pendekatan yang terbaik. The response very positive, even though initially quite worried about this, mainly on this the sharing responsibility, but we already sorted out with MCMC and also the respective telco and our sites. So MCMC is quite supportive. Baik, kita balik ke berita sukan. Tumpuan peminat bola sepak tanah air akan kembali kepada saingan Liga Malaysia Liga M yang akan bersambung bulan depan selepas berakhirnya kempen kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Dato' AB Ghani Hassan, dalam satu kenyataannya hari ini memaklumkan kempen Liga Premier akan bermula 3 Julai manakala tirai Liga Super kembali bersambung pada 24 Julai. Bagaimanapun, Abdul Ghani berkata beberapa pindaan jadual terpaksa dilakukan selepas Johor Darul Takzim JDT yang bermain dalam Liga Juara-Juara Asia ACL serta Kedah Darul Aman FC dan Terengganu FC yang bersaing dalam kempen Piala AFC diwajibkan menjalani kuarantin selama 14 hari sejurus pulang ke tanah air. Selain itu, pindaan tarikh baru turut dilakukan terhadap dua perlawanan Liga Premier yang tertunda sebelum ini, iaitu antara Selangor FC 2 dengan Sarawak United FC ekoran cuaca buruk dengan tarikh baru perlawanan pada 29 Jun ini. Manakala Perak 2 FC menentang Kelantan FC pula ditunda ke 30 Jun berikutan penularan kes positif COVID-19 dalam kalangan beberapa pemain pasukan dari pantai timur itu. Menurutnya lagi, kepulangan pasukan kebangsaan dari Emiria Arab Bersatu UAE selepas bermain dalam kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 selain diarah menjalani kuarantin selama 14 hari juga antara faktor jadual Liga M dipindah. Dua atlet Paralimpik body Bunya Agustin dan Jong Yi Ki perlu meraih sekurang-kurangnya 5 kedudukan terbaik pada kejohanan Piala Dunia Powerlifting Faza Dubai ke-11 di Emiria Arab Bersatu UAE pada 19 sehingga 24 Jun ini. Ia bagi mencerahkan peluang layak ke Sukan Paralimpik Tokyo Ogos depan. Jurulatih powerlifting negara Jamil Adam melontarkan cabaran kepada Boni yang akan turun bersaing dalam kategori lelaki atas 72 kg untuk cuba meraih kedudukan 2 teratas. Manakala Yiki pula diharap menamatkan saingan dalam kelompok 4 teratas bagi kategori lelaki atas 107 kg. Jamil juga berharap agar Boni yang merangkul pingat emas pada kejohanan Piala Dunia Powerlifting Paradunia di Bangkok, Thailand bulan lepas mampu mengekalkan momentumnya sehingga ke kejohanan di UAE itu. Atlet berusia 20 tahun dari Kuching Sarawak itu berjaya melakukan angkatan seberat 226 kg untuk meraih pingat emas dalam kategori lelaki atas 72 kg. Pencapaian itu jelas bertambah baik berbanding angkatan 207 kg dilakukannya untuk memenangi 2 pingat emas pada kejohanan powerlifting Paradunia 2019 di Nur Sultan, Kazakhstan.
Jamil menjangkakan saingan sengit pastinya menanti Boni dan Yiki selepas beliau dimaklumkan ramai atlet para yang hebat bakal turun beraksi dalam kejohanan di Dubai itu. Tempoh pandemik ini sememangnya beri kesan kepada semua industri, antaranya industri pengangkutan seperti bas. Walau bagaimanapun, pemain industri tersebut dilihat terus bertahan bagi memastikan tiada yang hilang pekerjaan sepanjang tempoh yang sukar ini. Setiausaha Persatuan Syarikat Pengangkutan Bas Sarawak, William Chan berkata, tiada pengurangan pekerja atau downsizing dilakukan setakat ini. We are not doing active downsizing at this moment because, as I said previously, there is the wages subsidy program has helped us to at least pay the basic salary of the driver to a certain extent. But at this moment, we still try to maintain everybody's job. Justru pelbagai inisiatif sama ada secara luaran atau dalaman telah dilakukan bagi memastikan kelangsungan industri bas terus berfungsi. The only thing we can do at this point of time, as I said, we only scale down the trip and run less and resort to some other means. One example is to use cargo to supplement our income. Other than that, the downsizing is not happening yet. We are going all out to, in the way we can, put it this way, to go all out to all the agencies, relevant agencies, the government, to asking them to help to look into situation so that we can get through. Internally, the only thing we can do is that we reduce the trip to save costs, put it that way. But we cannot reduce too much because there is still a logistic requirement. Sementara itu, William berkata pelbagai cabaran yang dihadapi oleh industri bas sepanjang pandemik ini terutama dari segi penurunan pendapatan. We are not surviving because of the MCO, all the movement are being controlled. Of course, the traffic flow is down, which is a good thing, not to spread the COVID virus, but it's a bad thing for our industry because no people means nobody taking the bus, meaning that our income have dropped. You have to pay the loan. We have to continue the buses to run. We have to pay the fuel. We have to pay the salary. Dalam pada itu, beliau turut berharap agar pihak berkaitan seperti syarikat pinjaman dapat mempertimbangkan semula kaedah pembayaran balik pinjaman yang dibuat oleh pengusaha bas bagi memastikan kelangsungan operasi bas sekaligus dapat terus memberikan pekerjaan kepada pekerja yang sedia ada. Baik, sekian utama TVS malam ini. Jaga diri. Assalamualaikum dan selamat malam.